Muhammad Zainuddin menyimpulkan bahawa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan worldview-nya sendiri, yakni Islam. Baik, Islamisasi ilmu pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman sekarang. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan. Seterusnya, pada abad ke-8 Masihi, pada pemerintahan Bani Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu berlanjut secara besar-besaran, di mana mereka melakukan terjemahan terhadap karya daripada Parsi dan Yunani yang kemudian pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nohalwa binti Roslan, nombor metrik 1913030, mengambil Diploma Agama Islam, Akidah dan Pemikiran Islam. Hari ini saya akan menerangkan tinjauan hasil Islamisasi di Malaysia. Melihat kepada respon dan reaksi daripada pelbagai pihak terhadap proses Islamisasi di Malaysia, boleh dikatakan gagasan atas mula menampakkan hasil. Al-Atas secara tuntasnya menyatakan unsur sekular dan Islam mesti diasingkan. Proses Islamisasi di Malaysia telah mengundang pelbagai reaksi yang negatif, terutamanya daripada masyarakat bukan Islam. Mereka telah menyuarakan kebimbangan mereka terhadap proses Islamisasi ini. Antara kebimbangan yang disuarakan adalah mengenai isu negara Islam, kebebasan beragama, nilai sejagat dan undang-undang. Contohnya, Lee Bang Cheng dalam penulisan bukunya menyuarakan kebimbangan terhadap proses Islamisasi yang akan diperlumbahkan oleh PAS dan UMNO. Dia juga menyatakan umat Islam akan lebih maju seiring peredaran masa sekiranya umat Islam mengamalkan konsep dan prinsip yang diperkenalkan oleh Jaringan Islam Liberal JIL. Walau bagaimanapun, proses Islamisasi ini tidak boleh dikatakan berjaya sepenuhnya. Masih terdapat beberapa kelompokan yang bertindak untuk merencatkan proses Islamisasi di Malaysia. Antara fenomena yang dapat kita lihat adalah kemunculan beberapa individu yang kian rancak mempromosikan agenda liberal dan sekular seperti Farouk A, Zuhairi Abdul Rahman dan Siti Kasim. Mereka jelas terang-terangan mempromosikan agenda liberal dan sekular dan telah mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Untuk mencapai wawasan dunia Islam yang sebenar menurut atas sesebuah negara itu mestilah melalui beberapa proses yang menyeluruh. Pihak berwajib, khususnya pemerintah, haruslah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan usaha ini. Pihak pemerintah haruslah mengambil tindakan yang tegas tanpa mengira latar belakang parti politik dalam mempertahankan asas-asas Islam sebagai teras negara. Institusi agama seperti institusi fatwa dan Jabatan Agama Islam haruslah diperkasakan agar dihormati oleh masyarakat bukan Islam. Hanya dengan melalui proses Islamisasi boleh merealisasikan kesepaduan duniawi dan ukrawi dan membolehkan Islam bergerak seiring arus modernisasi dan pembangunan. Islamisasi ilmu dari perspektif pendidikan berlaku pada 3 peringkat zaman. Zaman yang pertama iaitu zaman pembinaan ilmu. Pada zaman ini, institusi kutab berperanan mengajar anak-anak seawal umur 6 tahun. Dalam satu peristiwa, Nabi SAW memutuskan tawanan perang Badar agar setiap tawanan yang tidak mempunyai harta mengajar 12 anak-anak muslimin sebagai menebus diri mereka masing-masing. Institusi kutab terbahagi kepada 2. Zaman yang kedua, zaman penumbuhan ilmu, iaitu pada pemerintahan Umayyah. Pusat pengajian yang sebelum ini hanya berada di bahagian Hijaz, iaitu Kota Mekah dan Kota Madinah. Zaman yang ketiga, zaman kegemilangan ilmu, iaitu pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Pada zaman ini telah melahirkan 4 mazhab terbesar Islam. Kewujudan prasarana adalah sebahagian proses Islamisasi ilmu dalam pendidikan. Melahirkan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang ilmu yang berteraskan. Cabaran Islamisasi ilmu pengetahuan. Kebanyakan mereka beranggapan bahawa gerakan ini sangat ketinggalan zaman dan sangat jauh dari peradaban barat.
Rostani Hashim membahagikan kelompok ini kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah kelompok yang betul-betul sokong untuk merealisasikan gerakan ini. Malah yang kedua, golongan yang hanya menyokong tetapi tidak mengaplikasinya di dalam kehidupan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak menyokong, malah mencemuh, mengejek dan seumpamanya. Manakala kelompok yang keempat adalah di kalangan mereka yang tidak mempunyai pendirian. Mereka lebih terikut-ikut dengan perkembangan yang dirintis oleh sarjana lainnya atau tidak mempedulikannya langsung. Baik, dalam tajuk ini kita hanya akan membahas dan membincangkan mengenai kelompok yang pertama dan juga kelompok yang ketiga. Kenapa? Kenapa kita hanya akan membincangkan dua kelompok ini sahaja? Kerana kelompok yang kedua dan kelompok yang keempat tidak memberikan pengaruh yang terlalu kuat dalam perkembangan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi kelompok pertama, tujuan mereka adalah untuk menguatkan lagi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, walaupun pada realitinya mereka saling mengkritik pendapat antara satu sama lain. Tetapi itu bermaksud perkongsian dan juga pembetulan dalam setiap kesilapan yang timbul, malah bukan untuk memusnahkannya lagi. Contohnya seperti seorang ulama Sudan yang mana beliau pernah mengajar di Universiti King Abdul Aziz. Beliau adalah Ja'far Syekh Idris. Beliau menyarankan agar para cendekiawan Muslim membawa pandangan Islam dalam bidang akademik. Manakala kelompok yang ketiga, seperti yang saya katakan sebelum ini, mereka lebih cenderung menolak gerakan ataupun idea-idea Islamisasi ilmu. Antara kritikan yang dilakukan terhadap Islamisasi ilmu adalah seperti Muhsin Mahdi, yang mana beliau menolak idea ilmu Islam dan beranggapan bahawa Islamisasi ilmu adalah suatu usaha untuk menerapkan unsur-unsur falsafah Kristian, neotomis ke dalam Islam. Nama saya Amir Aiman bin Muhammad Bakhtiar. Saya umur 19 tahun dan nombor metrik saya 1911018. Hari ini saya akan menceritakan kesan-kesannya. So, kesan yang pertama adalah peranan menafsirkan ke peringkat falsafah, mistik dan metafizik dan unsur-unsur rasional dan intelektual lainnya seperti teologi rasional. Pada kesan ini, ilmu tasawuf dan tulisan-tulisan para sufi juga serta para ahli mutakallimin memainkan peranan penting dalam usaha pemelukan roh. Kesan yang ketiga. Ditunjukkan pengaruh-pengaruh budaya akibat kedatangan barat. Apa yang umumnya dikenali sebagai pembaratan adalah digambarkan di sini sebagai pengkalan dari semangat rasionalis, individualis dan internasionalis yang dasar-dasar falsafahnya telah diletakkan lebih dahulu oleh Islam. Ternyata sekali bahawa Islam telah merubah bukan sahaja secara zahir masyarakat Melayu, bahkan perubahan itu juga ke jiwanya yang telah merubah pandangan hidup. Antara tokoh Melayu yang membincangkan perkara ini ialah Prof. Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Atas. Beliau telah membuat satu analisa penting pengislaman pemikiran pada tahun 1969 ketika mengemukakan teori pengislaman Kepulauan Melayu Indonesia dalam karya beliau. Beliau telah memberi beberapa hujah yang menyebutkan kedatangan Islam telah merubah watak peribadi, pemikiran, akhlak serta pemandangan alam orang Melayu daripada bersifat tahyul kepada bersifat ilmiah dan fakta. Beliau juga menghuraikan proses sejarah dengan kebudayaan dan Islamisasi di Kepulauan Melayu yang mengalami proses 3 tahap, iaitu tahap pertama kira-kira pada 1200 hingga 1400 di mana ilmu hukum atau fiqh memakai peranan yang besar dalam menafsir hukum agama iaitu syariah dalam menarik orang Melayu ke Islam. Pemelukan ini mengakibatkan kekuatan iman yang tidak semestinya diikuti oleh suatu pengertian tentang implikasi-implikasi rasional atau intelektual yang terbawa oleh perpindahan agama tersebut.